Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pastinya akan membuatkan semua walaun akan terjun parit dan tidak akan kembali semula. Akan malu kerana sibuk nak mengecam Anwar Ibrahim berkaitan dengan penurunan kadar nilai ringgit. Tapi kali ini pasti mereka malu tersipu-sipu. Ini apabila berita laporan demi laporan membuatkan kita semua sedar apa yang dikatakan oleh penganalisis keuangan, Bank Negara Malaysia, pakar-pakar ekonomi jauh lebih penting, jauh lebih tepat berbanding sangkaan para walaun. Ini apabila dilaporkan ringgit meningkat semula pada kadar ketara sepanjang minggu ini. Nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat kembali mengukuh minggu ini dengan pulih kira-kira 0.7% kepada sekitar 4.74 dolar selepas merekodkan 4.7975 dolar pada minggu lalu, paras terendah baru dalam tempoh 26 tahun. Mata wang tempatan juga kembali mengukuh berbanding unit mata wang utama lain termasuk pound 1.010%, euro, dolar Singapura, baht Thailand, rupiah Indonesia dan won Korea. Kenanga research berkata dalam 3 hari pertama dagangan minggu ini, ringgit agak lemah sekitar paras 4.76 hingga 4.78 dolar sebelum mengukuh kepada 4.7 dolar pada Khamis. Ia berkata mata wang tempatan itu menghadapi tekanan awal berikutan kemerosotan selera risiko pelabur di tengah-tengah penilaian semula menurun pasaran terhadap jangkaan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Namun begitu usaha bersama oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia untuk meningkatkan aliran masuk ke pasaran pertukaran asing FX domestik sedikit sebanyak membantu meningkatkan ringgit. Bukan sahaja berbanding dolar Amerika Syarikat tetapi juga berbanding rakan setara ASEAN 5. Selain itu, minggu ini menyaksikan aliran masuk asing bersih sebanyak RM150 juta ke dalam hutang domestik didorong oleh kemasukan pelaburan dalam bon korporat. Kenara Research berkata, walaupun perbelanjaan penggunaan peribadi PCE teras Amerika Syarikat mencatatkan bacaan 0.4% bulan ke bulan, perbelanjaan peribadi yang mereda mungkin terus menyokong disinflasi dan mengurangkan permintaan agregat, menetapkan peringkat untuk potensi peralihan Fed ke arah pelonggaran pada Jun. Ia berkata situasi itu ditambah pula dengan usaha Bank Negara Malaysia dan kerajaan untuk meningkatkan daya tarikan ringgit bersama-sama dengan jangkaan status quo dalam kadar dasar semalaman OPR minggu depan mungkin menyokong ringgit untuk didagangkan sekitar 4.73 dolar. Minggu depan tumpuan sekali lagi akan beralih kepada data pekerjaan Amerika Syarikat dan sebarang tanda kelemahan berkemungkinan menyumbang kepada kelemahan dolar Amerika Syarikat dan peningkatan permintaan untuk aset berisiko. Ringgit stabil mungkin akan stabil sekitar 4.73 dolar berikutan tanda-tanda pasaran pekerjaan Amerika Syarikat yang semakin reda dan rangsangan domestik. Sementara itu, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, angka inflasi PCE di Amerika Syarikat sama dengan jangkaan penganalisis ekonomi mendorong pengukuhan ringgit. Beliau berkata pernyataan Bank Negara Malaysia mengatakan ringgit terkurang nilai juga membantu. Pada Selasa dalam satu kenyataan Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Syed Abdul Rashid Abdul Ghafur berkata ringgit pada masa ini terkurang nilai. Beliau berkata memandangkan asas dan prospek ekonomi Malaysia adalah positif, ringgit sewajarnya didagangkan pada tahap yang lebih tinggi. Bank Negara Malaysia telah meningkatkan perbincangan dengan Syarikat Pelaburan
berkaitan kerajaan GLIC, syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat korporat dan pelabur untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing, katanya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat di media sosial hari ini apabila disahkan oleh SPRM melalui Azam Baki mengatakan bahwa siasatan tidak dihentikan. SPRM serah kepada Peguam Negara untuk kembalikan kes Zahid Hamidi ke mahkamah. SPRM menyerahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk mengembalikan semula kes mahkamah membabitkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepaskan tanpa dibebaskan di NAA oleh Mahkamah Tinggi di sini tahun lalu. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan yang boleh dilakukan terhadap kes membabitkan timbalan Perdana Menteri itu susulan keputusan Mahkamah Rayuan semalam yang memerintahkan tuduhan salah guna kedudukan membabitkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Katanya, siasatan oleh pegawai SPRM berhubung kes Ahmad Zahid Hamidi juga tidak dihentikan. Kita serahkan kepada AGC untuk membuat keputusan kes Mahkamah Ahmad Zahid Hamidi. Buat masa sekarang, pegawai kita masih menyasar. Seperti apa yang kita nyatakan dalam mahkamah, katanya lagi. Beliau ketika ditemui media selepas perasmian sidang kemuncak pencegahan rasuah kebangsaan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sini hari ini. Saudara-saudara sekalian, September lalu Mahkamah Tinggi di sini melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 12 tuduhan tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 kes pengubahan wang haram milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Pejabat Peguam Negara menjelaskan permohonan untuk melepas tanpa membebaskan ahli Parlimen Bagan Datuk itu daripada keseluruhan 47 tuduhan itu dibuat berdasarkan alasan dikemukakan dan diterima oleh mahkamah dan disifatkan oleh Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira sebagai kukuh. Mahkamah Rayuan semalam memerintahkan kes salah guna kedudukan bagi mendapatkan suapan berjumlah RM232.5 juta untuk Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa yang membabitkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Datuk Haria Said Ismail sebulat suara dalam membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan pendakwa raya selaku perayu untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Presiden Parti Bersatu itu daripada 4 pertuduhan berkenan pada 15 Ogos tahun lalu. Pada 15 Ogos tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein melepas dan membebaskan ahli Parlimen Pagoh itu daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan kesemua pertuduhan itu. Mengulas lanjut mengenai kes Muhyiddin itu, Azam berkata, tarikh perbicaraan akan diputuskan selepas perbincangan bersama antara Peguam Negara, Timbalan Pendakwa Raya SPRM yang terbabit dan Peguam Ahli Parlimen Pagoh. Tarikh perbicaraan selepas perbincangan antara mereka pada masa akan datang, katanya lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.